Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Salam keluarga Malaysia. Anda kini bersama saya Muhammad Firdaus Hassan, yang mana kita sedang bersiaran langsung dari Bukit Peninjau, Mukim Gua Lipis. Dan bersama-sama dengan saya pada ketika ini yang berhormat Adun Kawasan Padang Tengku, Datuk Mustafa bin Long, yang mana pada hari ini kita telah menjayakan program Pahang Hiking Day 2022. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut program kita pada hari ini, elok kita terus kepada individu yang lebih penting pada hari ini, iaitu Datuk. Apa khabar? Selamat datang. Terima kasih. Saya patut ucap selamat datang. Okey. Bagi soalan yang pertama, boleh Datuk ceritakan lebih kuranglah tentang program yang kita ada pada hari ini, daripada segi pengisiannya, daripada segi peserta-peserta yang terlibat dan lokasi yang kita pilih bagi daerah Lipis. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan negeri yang telah memilih Bukit Peninjau sebagai salah satu daripada program yang saya dipahamkan program hiking ni berjalan di seluruh negeri lah. Dan program ini pengisiannya selain kita berjalan lah sejauh lebih kurang 2 kilometer daripada bawah sana tadi. Kita mulakan pagi tadi dengan taklimat dan kemudian kita ada stretching sikit untuk kecergasan, dan seterusnya kita berdoa dan kita berjalan beramai-ramai lah ke puncak bukit ini. Dan insyaAllah saya sebagai adun kawasan merasa amat gembira, seronok kerana pihak kerajaan negeri khususnya dan juga pejabat daerah telah memilih dan menjadikan untuk kita promote Bukit Peninjau ini sebagai satu lagi destinasi pelancongan yang perlu kita lawati. Dan penglibatannya kita lebih daripada 100 orang. Berapa tempat? Dalam 106 orang lah. 106 orang. Maknanya itu segi angkanya. Tapi sebenarnya yang datang tanpa daftar tu pun ramai. Sebab bila program macam ni sambutan tu cukup baik. Dan Alhamdulillah penglibatan daripada jabatan-jabatan yang diketuai oleh pejabat daerah, dan saya tengok banyak jabatan pelancongan pun ada daripada penerangan, JPAM, APN lah sekarang, APN, polis, bomber dan macam-macam jabatan lah. Sebab program ini memang kita khususkan sebagai satu program peringkat negeri, dan hari ini di Bukit Peninjau di daerah, jadi penglibatan jabatan-jabatan tu memang menyeluruh. Termasuk juga komuniti setempat yang pejabat pengulu, ketua-ketua kampung di sekitar ni. Lokasi dia kampung Sungai Dama ni, Tok 4 Sungai Dama, dan sebelahnya kampung adik-beradik je ni, kampung Telmin ni pun sebenarnya dalam kampung gua tu. Jadi dan satu lagi balik gua. Ini 3 komuniti besar yang ada di sini lah. Okey Datuk, daripada segi pemilihan lokasi, kalau kita tengok memang cantik lah kawasan Bukit Peninjau ni. Jadi boleh Datuk berkongsi dengan para penonton berkenaan dengan keistimewaan ataupun nilai-nilai sejarah yang ada di Bukit Peninjau ini. Okey, pertama sekali dari segi lokasi ni memang kawasan yang cantik disebutkan tadi. Kalau sebenarnya cuaca baik, kita boleh tengok panorama-panorama yang cukup mengagumkan lah. Kita akan nampak kampung-kampung sekitar yang disebutkan tadi. Kampung Relong, kampung di sekitar kampung Balik Gua Berembang, Padang Tengku, kampung gua sendiri. Sebab dia puncak yang paling tinggi di kawasan ini. Itu dari segi panorama lah ya. Memang cukup menarik dan indah. Tetapi yang saya nak kaitkan dengan nilai sejarah yang tinggi di sini sebenarnya. Sebenarnya ini merupakan laluan untuk menghubungkan 2 kampung kembar ni, iaitu kampung Gua ataupun kampung Sungai Dama ni dengan kampung Relong. Jadi dari segi sejarahnya dia berkaitan dengan penghijrahan Tok Linggi, yang ini satu keluarga diraja yang berhijrah daripada Minangkabau di Sumatera Barat. Mereka seramai dia sebenarnya 5 putera Raja Linggi ni lah yang datang. Kemudian sebahagiannya Tok Linggi ni dia menghala ke Pahang Barat ni ataupun ke Ulu Pahang. Dia mudik daripada ke Ulu Pahang ni, daripada Sungai Pahang ke Sungai Jelai, dan dia singgah di kampung nama Pasir Sia.
kat situ kalau kita tengok nama kampung-kampung kat situ, dia memang bersamaan dengan kampung-kampung yang ada di Sumatera Barat ya. Kita jumpa kampung Payakumbuh. Payakumbuh itu pun dah ada di sana. Lepas tu Perlak. Perlak ni sejarah besar dalam apa nama sejarah keislaman kerajaan besar di Sumatera. Jadi kampung Perlak, kampung Beralas. Kamu mereka ni menuju mencari kawasan untuk buat penempatan. Mereka singgah di kampung-kampung yang sebutkan tadi. Kemudian sebab rombongan tu datang, dia bukan datang satu kapal besar. Dia datang tu satu kapal kecil, 5 orang, 6 orang. Jadi dia menunggu di satu kawasan, dia kata tempat menunggu, padang menunggu. Dan akhirnya padang menunggu tu, menunggu tu, di situ diadakan upacara seperti bersilat dan sebagainya. Mereka macam menunggu rakan-rakan datang tadi. Itulah asal nama Padang Tengku. Daripada Padang Tengku tu, dia terus ke melintasi jalan yang sedia ada. Jalan macam tu, denai dalam batuan situ ya. Dan kemudian dia singgah di satu kampung yang dinamakan sebagai Sungai Damar. Sebab itu masjid Sungai Damar tu masih wujud lagi sekarang. Kesannya masih ada. Kalau nak pergi tengok boleh. Menara tu masih ada lagi. Dan di situ ada kubur-kubur lama. Batu-batu lama sebagai batu nisan. Ya. Itu sekitar tahun 1750 penghijrahan itu. Dan mereka melalui Bukit Peninjau ni. Laluan ini. Dan sampai di atas Bukit Peninjau ni mereka tinjau lah. Peninjau ni sebenarnya sama juga dengan meninjau yang ada di Sumatera Barat. Di sana ada tasik meninjau kalau kita baca sejarah lah kan. Jadi dia duduk sini, dia tengok di mana penempatan yang nak mereka pergi. Akhirnya mereka turun, dia naik daripada Bukit Peninjau tu, dia nampak satu kawasan yang cukup cantik, lapang, merelong gitu je. Kemudian turun di situ dan akhirnya dia sampai di satu kampung yang nama dia Binjai. Dan akhirnya kampung itu dibesarkan sampai ke Teha dan juga dinamakan Kampung Relong. Merlong tu berasal daripada kampung, berasal daripada kata merlong. Itu dari sejarah yang kita bacalah. Jadi tuan-tuan kalau kita tengok memang nilai sejarahnya tinggi ya. Orang ni pergi ke Relong, lepas tu jadi laluan lah untuk pergi ke Lepeh. Sebab masa tu nak pergi ke Lepeh ni ada mula-mula ikut jalan sungai lah ke Sungai Jelai tu, dia akan naik bot ke Lepeh. Satu lagi jalan kereta api kan, sebagai perhubungan. Jadi nak naik kereta api juga kena pergi kepada Tengku. Jadi ini merupakan laluan untuk orang kampung Relong, orang kampung Selindang, Bercang sana kan, dan menjadi jalan. Tapi jalan ni akhirnya saya ingat sekitar tahun 50 tak ada dah. Sebab kita dah ada jalan yang kita pakai sekarang, laluan 8 tu. Itu kenal sejarahnya. Kalau nak tengok sejarah kampung ni banyak lagi. Kampung ni merupakan kampung yang bila saya kaji dalam buku pengkajian terhadap sejarah Melayu. Dalam sejarah Melayu di mana apabila Portugis menyerang Melaka, jadi di antara dokumen yang penting buku sejarah Melayu kan. Buku sejarah Melayu itu diselamatkan, di antaranya dikata dihantar, disimpan ataupun diletak di gua. Gua tu ada banyak pentafsiran. Satu, gua di India. Bila Portugis ni, dia dikaitkan dengan gua di India tu kan. Tapi ada juga pandangan dan kajian dibuat, gua itu ialah gua di Sulawesi. Sebab selepas daripada jatuhnya kerajaan Melaka, maka Sulawesi itu menjadi tempat gantian kepada Melaka. Ya. Kemudian gua di Kota Gelanggi, dan satu lagi secara jelas ditunjukkan, saya boleh tunjuk nanti kalau nak tengok dokumentasi itu, Gua Sai. Gua Sai di utara Lipis, berhampiran dengan Sungai Jelai. Jadi memang itulah Gua Sai yang ada sekarang ni lah. Jadi kalau kita tengok daripada sejarah itu, maknanya kampung Gua Sai ni telah wujud berzaman-zaman lah. Sejak pada zaman Melaka lagi. Tinggal lagi oleh kerana penduduk di kampung ini mungkin tidak begitu arif tentang penulisan sejarah dan sebagainya, maka sejarah itu tidak dapat ditulis dan tidak dapat dibaca oleh generasi yang ada sekarang. Namun begitu, kita kesan daripada buku-buku, kajian-kajian dibuat oleh pihak-pihak yang lain lah. Cuma yang ada sekarang hanya daripada segi lisan lah, diturunkan daripada satu generasi ke generasi, dan bila lisan ni dia mungkin bertambah cerita tu kan, bertambah ada dengan tak ada tak, ditambah-tambah, ataupun
cerita makin berkurang. Mengecil. Makin mengecil dan sebagainya. Jadi keperluan untuk kita meneroka balik kawasan ini, kaji sejarah-sejarah yang ada, menunjukkan bahawa kawasan ini, kampung ini memang kampung yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi, dah lama. Sebab itu kita tadi saya sebut tentang masjid, sekolah kebangsaan Gua. Ini salah satu sekolah Melayu. Masa dulu tak ada sekolah kebangsaan ni, sekolah Melayu. Sekolah Melayu yang utama. Kalau kita jumpa dengan pemimpin-pemimpin yang hari ini dah peringkat umur 70, 80 yang jadi ketua kampung dan sebagainya, pasti mereka akan merupakan pelajar di sekolah Melayu Gua ni. Saya jumpa Tok Empat bekas Tok Empat Tanjung Gahai, Tok Empat Mak Salim tu mana? Keledek. Tok Empat Keledek dan sebagainya. Tok Empat Jamin di Tanjung Jambu. Di Tanjung Jambu ini merupakan orang-orang lama yang dulu jadi tentera, jadi cikgu dan sebagainya. Tuan-tuan, maka kita melihat ni satu keadaan yang menunjukkan bahawa kampung ini kampung yang lama lah. Pemimpin-pemimpin lama kita pasti nak datang ke kampung ni, nak ambil CJ. Itu menunjukkan bahawa ni. Di antaranya terakhir, last sekali saya nak sebutkan yang terakhir ialah orang kampung Gua pun tak tahu, Yaakob Nong, Dr. Yaakob Nong, Profesor, rektor yang pertama KIPSAS, sekarang dari universiti, adalah pelajar dari murid tua sekolah Melayu Gua. Okey, satu daripada menunjukkan kampung Gua ni kampung yang lama lah yang saya sebutkan tadi ialah kewujudan sekolah. Satu-satunya sekolah Melayu yang terawal di daerah Lipis. Daerah Lipis ni sekolah yang awalnya di sekolah Batu Yun, ini sekolah Penjom. Dan sekolah Melayu Gua, ini sekolah Cak. Dia ada tak mungkin tu ada satu sekolah lah yang dibina oleh pihak Inggeris ataupun sekolah Melayu lah, sekolah medical pada masa itu. Jadi semua orang di sekitar mungkin Gua, mungkin Telang dan juga sampai ke Bukit Betung ke sana, dia memang hantar belajar untuk melanjutkan pelajaran. Jadi sekolah Melayu Gua ni pada ketika itu macam pusat pengajian tinggi lah. Sebab sekolah lain dia hanya sampai darjah 4 macam tu. Kat sini nak dapat CJ, nak pergi nak jadi cikgu, nak jadi polis, nak jadi askar, dia kena ada CJ. Nak dapat CJ tu hanya ada di sekolah Melayu Gua. Sebab tu zaman kami sekolah dulu dia cikgu tertunjuk lagi tapak. Ni tapak asrama. Meli ingat tak? Tapak asrama. Di asrama ni bukan orang Gua ni duduk. Orang Gua duduk rumah masing-masing. Kan? Tapi orang-orang yang datang situ lah. Yang tadi saya sebutkan di antaranya Dr. Datuk Yaakob Awan Nong. Ini antara murid yang pertama yang menjadi rektor di KIPSAS. Sekarang ni panggil apa? Universiti Islam. Kemudian Raden Sunarno, Tan Sri Raden Sunarno. Ini juga bekas Raden Sunarno ni zaman-zaman dulu memang di antara orang kampung yang orang lepeh yang punya jawatan yang tinggi lah selain daripada Tan Sri Razali dan sebagainya. Tapi Raden Sunarno dia pegawai kerajaan, dia bukan orang politik. Okay? Raden Sunarno saya tak pasti jawatan yang terakhir ketua setiausaha kementerian mana. Itulah di antaranya nama-nama besar lah. Yang lain tu yang saya sebutkan tadilah banyak menghasilkan tokoh-tokoh yang kita, kalau anak kampung kita sendiri ni profesor saudara awak tu apa nama Jamaluddin, Dr. Jamaluddin ni semua pakar-pakar yang kan, Masri, Profesor Datuk Masri, Dr. Masri, Mak Diah ya kampung panggil. Mak Diah banyak. Dan dia memang mengambil pelajar daripada sekitar ni. Itu dari segi ni. Lepas tu saya nak sebut pasal Gua tadi. Gua tu. Sebenarnya ada kajian bahawa Gua kita ni dia ada kaitan dengan Gua Bama. Sebab tu dalam rancangan saya terfikir kita kena buat satu dan saya pun adalah sebut dah. Dari Gua Sai ke Gua Bama. Maknanya kita nak ada, sebab di Gua Bama juga punya sejarah yang hebat kan tak? Dan juga satu kawasan pelancongan yang perlu kita promotkan. Jadi why not kita promotkan dua sekali. Jadi orang daripada Gua Bama masuk Kelong lah kan. Ada program secara bersama dengan kampung Gua ni. Jadi Gua Sai ke Gua Bama. Okay.
kita buat gama ke gua saya, tak kisahlah yang mana-mana. Mungkin perlu pihak kerajaan kita buat jalan, boleh menghubungkan. Dekat sangat dah. Dekat sangat, tak sampai 1 kilo. Kalau kita duduk nanti cahaya ada, kita boleh nampak kampung. Sebelah je Kampung Gelong. Jadi kita boleh buat projek-projek bersama kan. Dan ini saya yakin akan bukan setakat mengeratkan hubungan persaudaraan dua kampung kembar ni. Tetapi juga akan merancakkan pelancongan di tempat kita, dan seterusnya akan memberikan impak pada pembangunan setempat dan juga menambahkan pendapatan pada penduduk-penduduk setempat. Okey, jadi Datuk, berbalik kepada program kita pada hari ini, apa harapan Datuk tentang program Pahang Hiking Day ni? Mungkin boleh diteruskan selepas ini, dan juga harapan Datuk kepada mereka-mereka yang berminat untuk datang ke sini. Seruan Datuk. Saya memang menaruh harapan yang tinggi sebab kita memang perlukan program yang ditaja oleh pihak-pihak berkuasa kerajaan. Sebab selama ni pun memang banyak dah kumpulan-kumpulan datang selain daripada penduduk-penduduk kampung, belia, NGO. Tetapi apabila dia melibatkan secara total jabatan-jabatan, sudah tentulah kita yakin dia akan mendapat satu publicity yang cukup baik. Jadi menjadi harapan saya biar program ini yang menjadi program tahunan. Bukannya program yang sejak timbul, sejak tenggelam. Jadi dia mesti adakan secara berpanjangan, berkala lah kan. Mungkin setiap tahun kita tetapkan 22, berapa bulan besok? 20 hari bulan Mac sebagai hari trekking negeri Pahang. Dan tempat ini boleh kita jadi lokasi wajib. boleh datang balik semula lah. Dan saya nak beritahu tuan, kita kat sini kita ada selain daripada panjat hiking ada di sini. Sebab orang dulu pun hiking juga. Dia nak pergi ke Kelong, orang gua nak pergi ke Kelong, orang Kelong nak pergi ke gua, semua hiking jalan kaki kan. Okay, hiking lah tu. Kan? Jadi cuma hari tu dia orang khabar berjalan je lah. Dia tak sebutlah hiking. Kan tak? Jadi maknanya selain kita menghidupkan tradisi yang telah ditinggalkan oleh orang tua kita dulu, dia juga akan boleh menyebabkan kita punya tempat ni dikenali lah. Dan hari ini kita sebenarnya sebelum Covid dulu, kawasan ni dah memang cukup popular sebenarnya. Kita dapat mendapat tetamu ya, orang datang daripada Selangor yang geruk basikal ni. Sebab di sini kita ada trek basikal. Basikal kita ada selain daripada trekking, kita ada basikal dan banyak lagi aktiviti yang kita boleh buat lah. Sebab bila ada orang, dia boleh promotekan bahan makanan. Sebab di kampung gua ni makan sedap Tak percaya try ni sekarang. Sampai kita sedap, apa semua sedap. Makanan boleh kita promote kan. Mungkin lepas ni cenderamata kan. Kerah tangan yang kita boleh buat. T-shirt pun. Tulis. Purut Peninjau Trail. Kan, boleh dijual. Benda ni kan, ini akan menyebabkan homestay boleh di banner. Sekarang ni kita ada homestay, tapi tunggu orang kahwin je datang. Lepas tu tak ada lah orang nak duduk. Tapi bila kita ada program-program yang macam ni, saya yakin dia akan segi ekonominya, anak-anak muda akan rasa duduk di kampung pun boleh menjamin pendapatan, kan? Dan mungkin lagi satu lagi boleh segi pertanian kan. Kita tanam sana, tanam benda-benda yang sesuai. Tanam pokok keladi pun zaman sekarang. Orang nak beli bila orang datang. Jadi itu harapan saya ya, supaya program ni tidak terhenti di sini. Okey, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Mustafa bin Long. Jadi sekian saja daripada Bukit Peninjau Lipis kembali ke Kuantan. Terima kasih.